Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini dialog tiga penjuru menjelang pilihan raya negeri untuk 6 negeri yang akan membubarkan Dewan Undangan Negeri bila-bila masa sahaja dari sekarang. Antara yang sudah pun mengumumkan sudah mendapat perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan, iaitu negeri Kelantan, dan pastinya akan menyusul negeri Selangor, negeri Kedah, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Terengganu. Jadi inilah pentasnya yang akan kita lihat. Negara akan berhadapan dengan 6 negeri yang akan mengadakan pilihan raya negeri, tetapi pentas politik dan juga pentas demokrasi di Malaysia sentiasa meriah. Walaupun pilihan raya umum ke-15 sudah pun selesai, tetapi sepanjang 6-7 bulan ini politicking dan isu berkaitan dengan kerajaan dan juga siapa yang akan mengepalai 6 negeri ini sentiasa menjadi perbualan. Jadi itu yang akan kita bincangkan menjelang pilihan raya negeri. Jadi 3 ahli panel sudah pun bersedia. Rakan-rakan saya, saudara Edin Ko, pengasas pusaka. Edin, apa khabar? Khabar baik. Terima kasih. Terima kasih. Pastinya pandangan dari masyarakat sivil, pemerhati budaya dan juga penggiat aktivis seni ini penting juga untuk kita lihat bagaimana kerencaman Malaysia ini perlu diangkat sebagai naratif bagi semua pemain politik dalam mendapatkan undi, setiap pengundi dalam pentas demokrasi. Jadi saudara Kamil Munim, Timbalan Ketua AMK Malaysia dan juga Sosial-Politik Menteri Kewangan. Kamil, apa khabar? Alhamdulillah, Haji, sihat. Terima kasih. Terima kasih. Walaupun sibuk di Parlimen, sempat bersama kami sejam pada malam ini. Khairul Nazir Helmi Azhar, Ketua Penerangan Pemuda PAS. Khairul, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih orang kuat, orang muda, pemuda PAS ini. Jadi menjelang pilihan raya negeri ini, bagi Kamil sendiri melihat isu dan juga cabaran untuk menghadapi pilihan raya negeri bagi pihak kerajaan perpaduan dan juga keadilan itu sendiri, adakah dengan kekuatan sebagai sebuah kerajaan yang membentuk kerajaan perpaduan sejak 6-7 bulan yang lalu, adakah ini satu kekuatan berbanding Pakatan Harapan menempuh pilihan raya negeri Melaka dan Johor dan juga pilihan raya umum ke-15 yang lalu? Adakah itu sedikit kelebihan ataupun bagaimana? Kamil. Baik, Haji. Terima kasih. Baik, sudah tentu keadaan demografi politik itu setelah daripada pilihan raya umum yang lalu itu dilihat berubah. Dan sudah tentu juga keadaan kedudukan politik yang ada pada hari ini, misalnya untuk keadilan dan juga Pakatan Harapan yang membentuk sebahagian daripada kerajaan yang ada pada hari ini, mempunyai kedudukan yang lebih baik daripada sudut politiknya. Iaitu apa yang kita sebut lebih baik itu ialah daripada sudut untuk kita terus menerangkan dasar-dasar dan juga polisi-polisi serta pendekatan politik yang baru selaras dengan apa yang selalu kita ungkapkan selama hari ini, iaitu keperluan kita untuk berada pada kedudukan ini di puncak kuasa dalam politik ini adalah untuk memastikan bahawa agenda-agenda Islah dan reformasi itu dapat dilaksanakan dengan baik. Walaupun meskipun kita tahu keadaan sebelum daripada pilihan raya umum ke-15 itu, komposisi parti-parti politik yang bertanding itu berbeza. Ya, 3 penjuru di antara PH, BN dan juga Perikatan Nasional. Dan perlu juga diingat Haji, bahawa apabila kita bercakap tentang soal komposisi dan juga kedudukan kerajaan perpaduan yang ada pada hari ini, banyak di luar sana cakap-cakap tentang kenapa apa yang di sebahagian ataupun banyak perkara yang ditawarkan sebelum daripada ini dilihat sekarang ini kurang dibicarakan ataupun disebut. Misalnya tentang manifesto-manifesto ataupun tawaran-tawaran yang sebelum ini diungkap ketika pilihan raya umum ke-15, kini dilihat kadang-kala ada beberapa perkara yang perlu diambil sedikit masa untuk kita laksanakan. Tetapi itu bukanlah menjadi satu excuse untuk kita terus menafikan ataupun menidakkan tekad dan juga iltizam kita untuk melakukan perubahan. Dan dalam kesempatan yang ada ini sudah tentu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengambil pelbagai inisiatif dan juga menawarkan satu gagasan yang baru yang disebut sebagai Malaysia Madani untuk sebagai landasan untuk kita pastikan bahawa demografi politik ini, meskipun dalam keadaan kerencaman politik yang semakin dilihat rancak lewat ini, terutamanya kita nak berhadapan dengan pilihan raya negeri, tetapi kita juga tidak harus lari daripada tekad
politik kita untuk memastikan apa yang selalu disebut dan diungkapkan tentang tata kelola pentadbiran yang baik. Ini termasuk tentang bagaimana kita dapat memperkemas dasar-dasar ekonomi kita, pengagihan kekayaan negara ini kepada rakyat dan cuba menyelesaikan banyak masalah dan juga isu yang melanda negara sebelum daripada ini. Tetapi dalam masa yang sama juga kita juga bimbang dengan rencana politik yang lewat ini dilihat begitu menjurus ke arah politik yang bersentimenkan kaum dan juga agama. Jadi cabaran kita pada hari ini, saya selalu sebut dalam mana-mana ruang dan juga forum bahawa dalam mana-mana negara sekalipun, cabaran besar kita pada hari ini ialah kita sekarang sedang hidup dalam zaman yang disebut sebagai zaman pasca kebenaran, post-truth. Kerajaan sudah tentu berada dalam kedudukan yang lebih baik, menggunakan agensi-agensi yang ada untuk menyebarkan maklumat yang betul, tetapi dalam masa yang sama kita juga berhadapan dengan cabaran di media sosial. Misalnya dengan mesej-mesej yang dilihat kadang-kadang itu boleh menggugat ketenteraman dan juga menimbulkan kegusaran awam. Dan ini saya rasa kerajaan sedang berada pada landasan yang baik untuk memperbetulkan semula keadaan ini dan cuba memanfaatkan segala kekuatan yang ada untuk menjadikan masyarakat dalam negara ini, terutamanya pengundi-pengundi ini, supaya mereka ini boleh buat informed decision. Ya, bukannya based on the half truth ataupun cakap-cakap yang lebih menjurus ke arah sentimen untuk menggugat keadaan yang sedia ada pada negara hari ini. Edinku, ini realiti kerencaman politik berbeza sebelum pilihan raya umum ke-15. Dahulu mereka menjadi musuh, sekarang menjadi rakan, dan dahulu pelbagai penjuru boleh kita lihat kalau satu kawasan parlimen itu ada 5 penjuru, 6 penjuru kerana begitu banyak parti dan calon menawarkan untuk bertanding pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Tetapi kali ini nampaknya kerencaman itu semakin kita lihat agak-agak weird, agak-agak ganjil, tetapi itu realiti politik. Tak semestinya mereka dahulu bermusuh sampai bila-bila, tapi mereka menjadi rakan pada ketika ini antaranya PH dan juga BN. Tetapi adakah pada pandangan Edin ini sebagai satu realiti politik yang perlu ditelan oleh masyarakat bahawa kita perlu kematangan dalam berseteru dalam politik, tetapi perlu berunding bersemeja dalam hal kita mengangkat martabat negara bangsa ini. Pandangan Edin. Ya, sebenarnya saya rasa perkataan yang kita tengah cari ini ialah kita berada di keadaan yang agak surreal, ya, yang tidak pernah kita alami. Tetapi saya yakin bahawa ini adalah kemuncak kepada peralihan kematangan politik yang telah berlaku sejak tahun 98 sebenarnya, ya, dan memuncak ke keadaan yang begini. Saya tidak khawatir, saya rasa ini adalah satu cabaran. Kadang-kadang tidak serentaklah dengan perkembangan politik sezaman dan sekini. Dan saya rasa pendekatan kita harus lebih sophisticated, jauh lebih matang untuk membayangkanlah keadaan politik dan kemunculan satu budaya politik yang baru. Jadi bagi saya ia seharusnya tidak membawa ke satu keadaan yang resah atau gelisah, tetapi kita harus menangani cabaran ini, dan bagi saya ini adalah pencaturan politik yang membayangkan kematangan itulah. Itu pendapat saya. Ya, Edin, kita nak berhadapan dengan 6 negeri ini adalah untuk memilih kuasa pimpinan di peringkat negeri. Peringkat persekutuan dah selesai. Jadi adakah itu juga akan menjadi satu naratif yang perlu difikirkan oleh pengundi di 6 negeri ini bahawa kerajaan persekutuan akan kekal, kalau mereka rasakan boleh kekal selama 5 tahun, itu tidak akan berubah, tetapi mereka akan kekal memilih untuk 6 negeri ini, tetapi impaknya akan ada implikasinya selepas keputusan pilihan raya negeri ini. Jadi di mana titik tengahnya yang akan difikirkan oleh pengundi pada pandangan Edin? Ya, PRN ini agak luar biasa, ya. Ya, boleh dikatakan bersejarah juga. Sebabnya biasanya pilihan raya negeri itu diadakan serentak dengan pilihan raya umum. Tapi sekarang ia merupakan satu litmus case atau test case, ya. Bagi saya isu-isu masih tak berubah.
isu-isu adalah tertumpu kepada sistem penyampaian, delivery system. Itu yang dicari-carikan, itu adalah yang dikejar-kejarkan oleh para pengundi, dan saya rasa sistem yang sempurna ini yang dikehendaki tetap menjadi isu utama untuk pilihan negeri ini. Okey, bagi Khairul, dalam melihat menjelang Pelaraya Negeri 6 negeri ini, di mana strategi Perikatan Nasional khususnya PAS, kerana kali ini pemilih akan memilih untuk memilih ketua kerajaan negeri ataupun kerajaan negeri. Mereka tidak akan memilih untuk kerajaan persekutuan. Jadi apa strategi yang digunakan oleh Perikatan Nasional khususnya PAS untuk meyakinkan bahawa mereka lah ataupun PAS lah kerajaan yang berwibawa untuk dikekalkan seperti di Kedah, Kelantan dan juga Terengganu, dan mampu juga untuk mentadbir di negeri pantai barat seperti Pulau Pinang, Negeri Sembilan dan juga Selangor. Baik, bila sebut tentang strategi berhadapan dengan PRN ini, ternyata Perikatan Nasional sedang menambah baik dan juga mempertingkatkan kualiti kempen berlandaskan apa yang telah kita laksanakan pada PRU yang lepas. Terbukti bahawasanya pada PRU yang lepas, Perikatan Nasional, walaupun ketika itu Perikatan Nasional seperti dilihat underdog. Kalau kita dengar ceramah-ceramah daripada seteru-seteru parti politik yang lain, memperlihatkan PN ini mungkin tidak boleh pergi dengan jauh, namun melakukan kejutan sehingga mampu memenangi 73 kerusi yang saya kira satu kecemerlangan yang besar. Apatah lagi bagi sebuah parti PAS yang memenangi 43 kerusi, hasil keberhasilan daripada prestasi-prestasi yang ditunjukkan sama ada dalam pentadbiran kerajaan negeri, especially kalau kita tengok Kelantan, Terengganu dan juga Kedah, dan juga performance yang kita buat sewaktu kita memerintah bersama dengan Barisan Nasional dalam Perikatan Nasional selama 33 bulan. Apa yang dipertingkatkan adalah berkenaan tentang kita nak membawa kepada naratif yang lebih diperlukan oleh rakyat, iaitu tentang isi perut masing-masing. Berhadapan dengan global ekonomi yang cukup mencengkam, kita tak tahu dalam sekitar seminggu dua lagi interest rate di US akan diumumkan. Kita tak tahu apa kesannya kepada negara. Dan kalau kita lihat negara kita seolah-olah ditadbir tanpa manifesto. Kita juga menunggu manakah satu inisiatif yang dinaratifkan, yang dihala tujukan terhadap negara ini oleh Kerajaan Perpaduan melalui manifesto-manifesto yang telah dijanjikan. Maka Perikatan Nasional akan bertekad untuk menembus PRN ini dengan manifesto yang kita tidak bercakap hanya omong kosong. Kalau kita tengok di Perlis, kita tengok di Terengganu yang mentadbir dengan baik mengikut janji yang telah diletakkan pada PRN yang lepas dan dilaksanakan hampir keseluruhan pada sepanjang tempoh pentadbiran, sehinggalah akan bubar lagi beberapa minggu ni, ia juga akan dijadikan satu sandaran kuat. Maknanya kata Perikatan Nasional akan cuba membawa naratif apa yang kita janjikan ataupun apa yang kita tawarkan kepada rakyat akan dilunaskan sepanjang tempoh pentadbiran jika diberi peluang untuk mentadbir pada 5 tahun akan datang. Allahuakbar. Okey, Kamil, kalau kita lihat keputusan pilihan raya yang lepas melihat prestasi kerajaan negeri di bawah pentadbiran Pakatan Harapan seperti di Selangor, di Negeri Sembilan dan juga Pulau Pinang, dan dijadikan sebagai satu manifestasi untuk ditonjolkan di peringkat persekutuan, tetapi PH juga tidak dapat mencapai simple majority ataupun majoriti mudah melebihi 112 kursi pada pilihan raya umum ke-15. Walaupun prestasi kerajaan negeri di bawah Pakatan Harapan begitu baik dengan KDNK dan prestasi ekonomi dan sebagainya, adakah itu sebagai satu aset dalam naratif kempen kali ini ataupun kerencaman politik baru ini ditambah baik dengan prestasi kerajaan negeri di bawah pentadbiran PH untuk melangkaui ataupun mendepani pilihan raya negeri yang akan datang ini? Munir. Kamil. Haji, sudah pasti dalam politik ni dia ada banyak indikator. Ya. Indikator daripada sudut prestasi kerajaan negeri, kemudian melibatkan juga tentang sentimen politik dan sebagainya. Bagaimana kita berkempen, bagaimana cyber ataupun propaganda yang disebarkan itu. Ini semua dia ada faktor dan juga ada kategori-kategori yang tertentu yang perlu kita
consider ataupun pertimbangkan setiap satu daripada aspek-aspek ini. Jadi kalau kita nak sebut tentang soal prestasi pemerintahan, contoh misalnya seperti di Selangor, itu saya ingat even bahkan baru-baru ini ada program politik yang dilaksanakan di negeri Selangor. Saya perhatikan dengan cermat bahawa tidak ada isu ataupun perkara masalah yang besar yang berlaku di Selangor yang boleh dijadikan modal untuk betul-betul menyerang dasar daripada sudut dasar pentadbiran ataupun dasar ekonomi di Selangor itu sendiri dengan pelbagai program yang ditawarkan, ekonomi yang sampai terus kepada rakyat di bawah pemerintahan Yang Amat Berhormat Amiruddin Syahri. Itu tidak ada perkara itu, tidak ada isu yang betul-betul besar. Sikit-sikit dalam mana-mana pentadbiran saya rasa itu perkara yang biasa. Jadi di situlah fungsi ada kerajaan dan pembangkang untuk buat semak dan imbang. Tetapi seperti yang saya sebutkan di awal tadi Haji, yang sering dimainkan itu ialah tentang soal sentimen. Yang sekarang ni semalam misalnya ada beberapa kenyataan yang dibuat itu bagi saya, pendapat saya secara peribadi, itu agak keterlaluan. Yang mana saya kira, saya pun percaya sahabat saya Saudara Khairul sendiri pun, saya tak fikir itu adalah satu kenyataan yang wajar. Contohnya dalam kenyataan yang dibuat berkenaan dengan kesamaan Yahudi, Zionis di Palestin dan juga tentang Pulau Pinang dan sebagainya. Dan juga kenyataan-kenyataan yang menyebut berulang-ulang kali tentang yang ini yang ada ini tidak beriman, tidak berakhlak, tidak berakidah, syaitan bisu dan sebagainya. Ini bukan satu pendekatan politik baru yang kita nak bawa. Sebaliknya apa yang seharusnya dilakukan itu ialah bagaimana kita dapat memperkemaskan dasar ataupun memberi cadangan dan juga saranan. Datangkan satu idea dan gagasan yang baru. Bagaimana kita dapat memberikan satu tawaran dan juga solusi yang lebih baik kepada masyarakat dan juga pengundi dalam negara ini, Encik. Ya. Bagi Khairul Nazir, apa yang dikatakan tentang isu ekonomi, isu kos hari hidup dan sebagainya, ia bukan perkara baru dan ia pun di bawah pemerintahan 33 bulan PAS dan juga rakan-rakan UMNO dan juga Bersatu ketika itu juga isu yang sama. Malah lebih teruk ketika itu, ketika COVID, banyak perniagaan ditutup gulung tikar dan sebagainya. Jadi apa solusi yang akan ditawarkan dalam peringkat pilihan raya negeri ini bahawa PAS benar-benar menjuarai isu polisi dan juga dasar berkaitan ekonomi yang dikatakan menghimpit rakyat, betul. Isu berkaitan dengan kos hari hidup, betul. Tetapi kerajaan sedang bergerak ke arah itu. Jadi apa pandangan Nazir tentang itu? Baik, pertamanya kita kena duduk secara realiti. Apabila kalau kita melihat rakyat di bawah sana betul-betul sedang berada dalam keadaan yang mengencam. Harga barang kita jangan nafikan, ianya naik. Tarif elektrik dan beberapa indikator-indikator pada keperluan rakyat itu sedang dalam proses ataupun sedang dalam perancangan untuk dinaikkan. Walaupun dia mengikut pada segmen-segmen tertentu seperti T20. Okey. Itu kita kena tahu benda tu memang berlaku. Kita tak boleh nafikan rakyat memang sedang susah. Rakyat memang sedang susah. Kalau tidak, manakan kita dapat menyaksikan, kalau kita dapat respon daripada peniaga-peniaga yang berniaga sebelum ni pada waktu raya hari itu mengalami kesukaran untuk menjual barang. Seolah-olah rakyat sedang berjaga-jaga dalam membeli ataupun dalam spend untuk berbelanja. Itu kita kena tahu dan hakikat itu berlaku. Tak apalah, mungkin pihak kerajaan ada pelbagai jawapan yang nak dibawa. Turn up, jawapan yang diberikan hanya akan diputar kembali kepada isu yang dibawa oleh lawannya. Isu berkenaan tentang kaum dan sebagainya. Sedangkan banyak isu-isu yang kita bawa berkenaan tentang ekonomi yang nak diketengahkan kepada rakyat. Sebagai contoh, kalau kita lihat antara indikator yang kita boleh sebut tentang usaha untuk memajukan ekonomi, antara kumpulan yang agak terjejas dalam keadaan sekarang ini adalah kumpulan SME. Okey, kumpulan SME. Kalau kita teliti balik, antara manifesto yang dibawa oleh Perikatan Nasional pada pihak yang lepas adalah kita nak memberi ruang kepada SME supaya ada sikit pelepasan untuk moratorium setahun. Okey, moratorium setahun supaya mereka boleh ada working capital yang lebih besar untuk membesarkan perniagaan, untuk hire orang ramai dengan lebih banyak supaya putaran ekonomi itu berlaku dengan baik. Itu hakikat yang kita buat.
Namun ialah isu-isu macam ni dia tidak sensasi sangat. Yang sensasi adalah petikan-petikan yang dilihat seperti yang disebutkan oleh Tuan Kamil tadi, yang difokuskan adalah tentang isu kaum, isu apa lagi? Sebagai contoh, macam kita bawa isu tentang kalimah Allah sebagai contoh, itu adalah isu berkenaan tentang hak dan juga ruang lingkup yang perlu diperjuangkan dalam bab agama, tapi dinaratifkan sebagai isu kaum. Sedangkan itu adalah isu yang berkaitan tentang agama. Poin saya ialah seperti kalau kita tengok di Kedah, antara usaha untuk memajukan ekonomi di negara Kedah, di negeri Kedah, seperti kita nak membangunkan aerotropolis yang boleh membangunkan negeri Kedah itu sendiri, hanya perlu mendapat konsen daripada kerajaan untuk dibangunkan. Semuanya telah terancang tapi disekat. So peluang-peluang untuk kita membawa satu langkah ke hadapan, memajukan negeri-negeri yang ada di bawah pentadbiran PN dan juga PAS, seolah-olah disekat, mengalami kesekatan, kita tak boleh bergerak dengan lebih jauh. Maka hanya diputarkan tentang isu kaum, isu agama yang dinaratifkan kepada Perikatan Nasional dan juga PAS. Ada saja usaha-usaha ekonomi yang nak dibawa. Dan insya-Allah manifesto yang akan dibawa pada negeri-negeri akan menjerumus kepada isi perut dan juga kehidupan rakyat lebih utama pada pilihan yang kali-kali. Okey, Edinku sebagai pemerhati politik dan juga melihat isu ini dengan lebih dekat. Kalau kita lihat satu kajian oleh pemantau media sosial PRU ke-15 yang lalu, mereka mengungkapkan bahawa ahli politik dan juga pemain politik lah yang meniupkan naratif kaum dan juga naratif agama yang lantang, yang mengancam keharmonian kepelbagaian kaum di negara kita ini dan juga mengancam ketenteraman awam. Mengapa ini perlu diambil iktibar? Kerana nak menang pilihan raya memang mudah dengan meniupkan saranan ataupun naratif-naratif yang akan menggugat emosi, mencabar kata pun kita punya cara kita berinteraksi dengan masyarakat pelbagai kaum, tetapi akibatnya kita tidak tahu bagaimana di bawah itu akan bermusuhan antara rakyat, antara pelbagai etnik dan juga kaum yang sepatutnya menjadi kekuatan negara kita. Apa pandangan Edin untuk menjelang pilihan raya negeri ini? Kita perlu angkat kekuatan-kekuatan bahawa polisi dan dasarlah yang sepatut diangkat berbanding meniup seruan kaum dan juga agama. Ya. Beberapa perkara ya, dan kalau saya boleh membalas kepada saudara Khairul saya dan juga Kamil, saya sangat setuju dengan beberapa isu yang ditimbulkan oleh kedua teman saya dari parti-parti politik. Tetapi kita harus juga meletakkan isu-isu ini dalam satu kerangka yang jauh lebih besar. Isu kos sara hidup dan sebagainya, ya memang sangat-sangat penting dan merupakan micro issues yang harus ditangani. Tetapi kita harus juga mengadakan satu perbicaraan tentang isu-isu makro ya. Kita merupakan exporting nation, daya persaingan kita, kedudukan Malaysia di rangkaian dunia itu harus dibicarakan dengan jauh lebih mendalam ya. Saya tidak mendengar atau tidak ada resonance dari parti-parti politik untuk mengalamatkan isu-isu seperti itu ya. Dan saya haraplah kita dapat meningkatkan perbicaraan kita sedikit ya dan menjernihkan soal-soal asas tentang di manakah Malaysia ini di perhatian dunia pada masa ini. Tentang mengenai soalan Haji, beginilah saya rasa isu kaum dan agama memang harus dititik beratkan sebab ia merupakan asas kepada aspek kenegaraan kita. Kalau perhubungan jalinan kaum itu repuh dan retak, tidak ada negara lah untuk kita cuba nak menyelamatkan. Dalam berbagai isu, kita sebenarnya berada di dalam satu konteks pasca Mei 1369 ya, tanpa isu tumpah darah ya. Tetapi dari segi konteks ekonomi, national reconciliation dan sebagainya, polarisasi kaum, saya rasa iklimnya sebegitulah. Walau apapun saya tidak mau exaggerate ya isu-isu kaum dan agama. Kita harus menjernihkan sedikit ya apa sebenarnya akibat corak pengundian dalam GE 15.
saya rasa sebahagian besar daripada undi-undi itu adalah undi bantahan. Kita harus memahami apa sebenarnya bantahan itu. Apakah penstrukturan politik baru yang dikehendaki oleh rakyat? Dan saya rasa isu-isu ini tidak berasaskan kaum dan agama, ya. Ia berasaskan isu-isu yang pragmatik dan sekali lagi berakar pada sistem penyampaian, ya. Dan daya cipta pentadbir kita untuk menangani masalah kenegaraan dengan cara yang agak dinamik dan inventif. Media sosial itu memang memainkan peranan yang besar, tetapi seperti yang kita telah banyak bincanglah Haji, ya, saya rasa itu adalah gelanggang hantu, ya, dan sebenarnya ia tidak mempengaruhi sebesar atau seberat yang kita andaikan, ya. Misalnya isu bosku, ya, banyak dibangkitkan isu bosku di media sosial, tetapi pada tarikh pengundian tu saya rasa pengaruh bosku tu sangat cetek, sangat nipis, ya, tidak ada pengaruh langsung. Jadi let's not dramatize lah, ya, over dramatize aspek media sosial ni. Walau bagaimanapun kita harus berdekatlah dengan bayangan, impian dan strategi yang wujud dalam gelanggang media sosial. Yang sekali lagi saya nak tekan adalah gelanggang untuk hantu lah. Sebab kita tidak sebenarnya kenal siapa orang ni. Ya, adakah Kamil bersetuju tentang pandangan Edin bahawa kita perlu lebih mengangkat isu-isu berkaitan dengan polisi dan juga dasar ekonomi di mana kedudukan Malaysia dan sebagainya. Kebetulan PH dan juga rakan-rakan lain sudah pun menjadi kerajaan persekutuan pada ketika ini. Jadi inilah maksudnya, walaupun cabarannya bukan kepalang, tetapi saya rasa pimpinan sedang bergerak ke arah itu, tetapi kita tidak mendengar banyak perkara itu, tetapi hanya bertitik tolak kepada isu berkaitan isu yang sensasi, yang dirasakan akan mudah mendapat undi dan sebagainya. Pandangan Kamil? Saya setuju dengan pendapat Saudara Edin. Betul. Misalnya dalam soal ekonomi dan juga bagaimana kita dapat mengembangkan kekuatan ekonomi kita dan memposisikan semula Malaysia setanding dan setara dengan negara-negara dahulu yang kita setara. Tak perlu pergi jauh lah, kalau kita boleh samakan dengan Taiwan, Korea Selatan dan sebagainya, itu pun sudah cukup memberikan kesan yang baik kepada kita. Dan for a matter of fact, Haji, apa yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sekarang ni memang menjurus ke arah itu. Dan kalau kita boleh lihat secara dekat laporan-laporan yang dipaparkan di media sosial dan sebagainya, bagaimana rangkaian hubungan antarabangsa di antara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga rakan-rakan sejawat daripada negeri luar dan negara luar, dan juga komitmen mereka untuk membawa lebih banyak pelaburan masuk ke dalam negara. Ini ialah perkara-perkara yang sedang berlaku. Tetapi sekali lagi, Saudara Edi, macam mana sekalipun dalam politik ini, dia akan ada satu yang digunakan itu untuk mencipta isu supaya keadaan permainan ataupun perseteruan politik itu dilihat hidup, alive, supaya dia akan ada satu alasan ataupun ruang untuk terus menyerang. Kerana politik memang begitu sifatnya. Kalau bercakap tentang soal dasar misalnya, nak kata tentang kita tak bercakap tentang soal dasar-dasar yang asas. Contoh tentang soal kos sara hidup dan sebagainya. Pelbagai inisiatif diperkenalkan, geran kepada SME dalam belanjawan Madani 2023 itu ratusan juta diberikan. Kemudian apabila kita bercakap tentang soal nak menoktahkan kemiskinan, ini ialah masalah kita bersama. Menoktahkan kemiskinan tegar ini secara prinsip asasnya itu harus didokong oleh semua pihak, tak kira kerajaan ataupun pembangkang. Sebaiknya semua pihak itu harus menyumbang idea dan juga cadangan bagaimana kita dapat mengangkat agenda ini, memastikan by the end of this year, di hujung tahun ini, kita dapat pastikan isu ini dapat kita kurangkan ataupun kita hapuskan, kita noktahkan sekaligus. Saya setuju, saya ingat Saudara Khairul pun setuju. Sepatutnya isu ini kita angkat bersama, cadang bersama, usahakan bersama. Jadi politik punya pasal, kita terpaksa cari jalan dan hela dan hujah to the extent that we have to say that this is not part of the religion. Kalau tak ada orang miskin, orang susah, siapa nak terima duit zakat? I mean, this is absurd. This is ridiculous. How can kita boleh dalam keadaan sedemikian
bagi pandangan yang sedemikian. Demi kerana yang mana saya percaya itu kerana kita ingin terus mencipta perseteruan politik. Dalam kita nak membina sebuah masyarakat madani, suasana politik yang baru, reformasi, islah dan sebagainya ini, saya ingat kita perlu lebih rasional, bersikap dengan lebih rasional dan mencari titik persamaan. Saya selalu sebut dengan kawan-kawan saya di pemuda khususnya, di peringkat kesemua parti. Saya pesan dan saya ingatkan bahawa kita di peringkat pemuda ini, kita tidak ada perseteruan ataupun pertelingkahan politik yang panjang. Dan kita ini tidak seharusnya mewarisi pertelingkahan orang-orang dahulu, pemimpin-pemimpin politik yang dahulu. Jadi kita sebenarnya lebih banyak titik-titik pertemuan daripada kita ini mengambil pendirian untuk terus mewarisi legasi politik kebencian dan adu domba pemimpin-pemimpin yang terdahulu. Jadi beban itu sekarang sebenarnya terletak pada bahu pimpinan-pimpinan muda dan kita harus berani untuk nyatakan sikap dan pendirian kita dalam hal ini. Carol, adakah itu sebagai satu manifestasi bahawa politik muafakat, politik kerjasama antara negeri persekutuan adalah sesuatu yang perlu diraihkan? Nampaknya hubungan yang harmoni antara persekutuan dengan Kelantan, sebab itu isu berkaitan dengan air di Kelantan boleh dibuka perbincangan dan persetujuan kerajaan untuk menambah peruntukan-peruntukan untuk menambah baik sistem bekalan air bersih di Kelantan itu sedang berjalan. Begitu juga di Terengganu, hubungan baik MB dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu menjelaskan bahawa beberapa projek-projek besar terbatas banjir dan sebagainya. Begitu juga di Perlis. Adakah itu satu kekurangan jika pentadbiran Perikatan Nasional ataupun PAS berhubung baik dalam hal semangat persekutuan, tetapi betul mengurangkan politicking itu nampaknya berjaya ditunjukkan oleh pimpinan di peringkat Kelantan, Terengganu dan juga Perlis berbanding Kedah? Okey, again, saya sangat bersetujulah kalau thought politik yang disebut oleh Tuan Kamil tadi adalah satu perkara yang realiti. Namun kita melihat sebaliknya, apabila kalau kita boleh bersetuju, inilah yang diperlukan oleh generasi muda untuk mencipta satu politik baru yang melihat kepada politik solusi, politik matang dan juga sejahtera. Menafikan apa yang telah dibuat oleh abang-abang ataupun bapa-bapa kita dahulu. Saya sangat bersetujulah. Sebab itulah satu harapan yang cukup besar bagi rakyat dan anak muda. Okay? Kalau kita lihat dalam pilihan raya yang lepas, ini adalah anggapan saya. Bagaimana Perikatan Nasional boleh menguasai sebahagian daripada undi anak muda, saluran 4 sampai saluran 7, hampir banyak tempat menjadi Perikatan Nasional menjadi pilihan. Antaranya adalah apabila kebanyakan naratif yang keluar di peringkat Perikatan Nasional cuba keluar daripada pertembungan antara PH dan juga BN, serangan-serangan yang dibuat kepada pemimpin-pemimpin UMNO oleh Pakatan Harapan, hoi dan sebagainya. Itu kita tak boleh nafikan. Mungkin ketika itu Perikatan Nasional dilihat sebagai suatu kumpulan anak muda yang duduk dalam media sosial yang cuba menerangkan apa yang sepatutnya yang ditawarkan kepada rakyat. Maka Perikatan Nasional menjadi pilihan. Namun apabila berlakunya pembentukan kerajaan perpaduan, kita melihat ada satu naratif yang cuba nak menarik semula kembali pada perkara-perkara yang sepatutnya kita telah tinggalkan. Melabel dan juga meletakkan satu naratif berat kepada kumpulan-kumpulan Perikatan Nasional seolah-olah kami sahaja yang bercakap tentang kaum dan juga agama, sedangkan kita bercakap tentang nasib Bumi Putera yang sampai hari ini kita kena akui kedudukan ekonomi Bumi Putera adalah yang terendah di kalangan kaum lain. So apabila kita bercakap tentang pembelaan Bumi Putera, kita dilihat resis. Bila kita bercakap tentang isu agama, dilihat terlalu ekstrim. Sedangkan itu adalah satu perjuangan yang dibawa oleh, tapi kita tidak menyentuh langsung tentang kedudukan kaum lain dan juga China, India. Kita tidak pernah meletakkan satu naratif yang mengancam nyawa oleh kaum-kaum lain. Hanya memperjuangkan isu-isu yang melibatkan naratif Bumi Putera dan juga isu agama Islam. Namun saya tengok daripada perbincangan kita ni yang akhirnya akan menjurus kepada okey, kami tak buat, kamu saja yang buat. So saya rasa itu adalah perlukan satu perubahan daripada anak muda sendiri
yang meletakkan kesalahan-kesalahan yang sepatutnya tidak berlaku tapi berlaku kepada orang lain. Adapun bercakap tentang soalan yang disebut oleh Tuan Haji tadi, kerjasama yang dibuat oleh Kelantan, Terengganu, Perlis dilihat agak lancar berbanding dengan Kedah. Jadi kat sinilah memerlukan satu pemikiran ataupun satu natijah yang cukup luas. Walaupun kita lihat sebagai seorang Perdana Menteri, mungkin dilihat diserang oleh individu ataupun personal. Tapi bersetuju dengan apa yang disebut oleh Tuan Kamil, itu adalah politik. Okay? Kalaulah Perdana Menteri boleh memisahkan antara isu peribadi dan juga isu-isu yang berkaitan tentang negeri, saya rasa tak ada masalah untuk bekerjasama sebab itulah semangat federal dan juga semangat state yang perlu ada. Walaupun apa juga berkaitan-kaitan tentang naratif politik yang bersifat peribadi yang ditujukan kepada seseorang. Saya dimaklumkan apabila Menteri Besar Kedah sendiri menghantar banyak kali surat untuk bertemu untuk membincangkan tentang bagaimana kita boleh bersama dalam memajukan negeri dan juga kaitannya dengan persekutuan. Namun sampai hari ini tidak ada perjumpaan. Ya, jawapan itu telah dijawab oleh Perdana Menteri di dalam parlimen. Saya akui benda itu. Tapi bagi kami, anak muda, kami melihat itu adalah seolah-olah jawapan yang sangat beremosi sebab hanya ditujukan sebab tidak beradab ataupun tidak mungkin agak kasar lah kan. Orang utara kasar. Maka tidak ada pertemuan dibuat. Sedangkan pertemuan secara rasmi, surat menyurat dibuat dan sebagainya telah berlaku. Maka mungkin kat sini kita anak muda, saya lah anak muda, Tuan Kamil anak muda, mungkin kita perlukan satu pembaharuan di mana kita dapat memisahkan antara tujuan-tujuan politik demi pembangunan negeri Kedah sebagai contoh yang dimiliki dan dihuni oleh pelbagai kaum, dan kaum terbesar adalah kaum Melayu Bumi Putra yang sepatutnya apa jugalah mungkin serangan politik dibuat dalam kepala kita sebagai seorang pemimpin perlu berjiwa besar untuk membantu walau apa juga serangan yang dibuat atas semangat antara negeri dan juga persekutuan. Itu respon saya. Ya, Aidin nak respon. Silakan Aidin. Saya minta maaf terpaksa mencelah lah sebab saya berbincang dengan dua orang anak muda. Saya orang yang hampir nak bersara. Masih muda Aidin. Ada beberapa soalan saya nak tanyalah. Kalau kita harapkan sangat undi-undi anak muda, demokrasi itu banyak menitik beratkan pendidikan misalnya. Apakah pendidikan politik yang dipupuk di kalangan anak muda, atau hanya kita mengharapkan perasaan emotif atau emotional response to politics, ya? Dengan saudara Kamil, banyak saranan dan pengumuman dasar-dasar oleh kerajaan Madani ini dan PMX. Soalan yang harus bangkit ialah mengenai implementasi tentang pentadbiran polisi-polisi tersebut, bukan nak mempesongkan target dan menghentam hanya untuk nak menghentam. Ada beberapa soalan yang sangat pokok dan penting yang Perikatan Nasional harus membalas dan menjawab, iaitu apakah pendekatan PN itu terhadap satu masyarakat yang majmuk dan berkepelbagaian. Sehingga hari ini saya belum dengar lagi lah cadangan-cadangan yang asas dan kukuh tentang bagaimana PN akan menangani isu-isu kepelbagaian. Sebab kepelbagaian itu adalah asas kepada kenegaraan kita. Jadi kalau saya rasa orang politik, dan kita tahu orang politik pada masa ini tidak begitu favored lah di kalangan orang ramai, kan? Dan memang ada sebab. Dan saya rasa harus diterokai apa sebab orang politik ini tidak sangat digemari oleh khalayak ramai. Jadi saya rasa kalau kita dapat menumpukan perhatian kepada isu-isu tersebut yang membawa kepada soalan-soalan yang sangat asas kepada hala tuju negara pada masa depan, saya rasa setiap pihak memainkan peranan yang pentinglah kalau dapat begitu. Tetapi kalau masih mengharap side war dan politik berdolak dalik begitu, saya rasa tidak akan ke mana, sebab bagi pengundi, kebanyakan daripada pengundi, the expectation itu adalah sangat pragmatic, ya.
what is the delivery system for all of us dan penstrukturan semula negara dan juga agenda Melayu misalnya, saya rasa sangat penting, tidak boleh diabaikan, tetapi soalan-soalan pokok harus ditanya ya. Apa sebenarnya agenda Melayu sekarang selepas 4 dekad, selepas 4 dekad dasar ekonomi baru, bagaimana ia dapat diperhalusi, bagaimana ketirisan ADP itu dapat dicantas, itu adalah soalan-soalan yang harus timbul dan saya masih tidak dengar perbicaraan yang mengelilingi isu-isu ini. Okey, mungkin Kamil nak respon sedikit tentang apa yang diangkat oleh saudara Aidin, tapi tambahan soalan saya, kalau boleh respon segera, apa pun boleh ubah untuk pelaraya 6 negeri ini yang pada Kamil penting untuk disampaikan kepada pengundi? Saya setuju dengan pendapat saudara Aidin Khoo. Saya ingat saudara Aidin Khoo juga dulu terlibat awal, saya pernah menyertai kelas dan sebagainya dalam pendidikan politik sendiri, yang mana kita menekankan politik ini bukan hanya tentang soal apa politik yang difahami oleh orang kebanyakan itu, tetapi politik itu dia harus punya matlamat serta nilai yang jelas, nilai-nilai politik yang baik. Sebab itu saya setuju bahawa kita tidak boleh lagi bergantung kepada politik yang berdasarkan kepada identiti. Kita terlalu banyak bicara tentang soal identiti politik sehingga kita mengabaikan tentang soal-soal, banyak lagi soal-soal politik yang lain. Yang sepatutnya politik itu menjadi instrumen yang penting untuk menyatupadukan masyarakat. Sebab itu kalau disebut oleh saudara Khairul sebentar tadi tentang ya politik itu begitu, ada sindiran begitu dan sebagainya. Tetapi saudara, bila kita sebut tentang reformasi politik itu, ianya harus datang bersekali dengan nilai dan juga akhlak. Dia tidak boleh kita kata disebabkan oleh politik maka kita perlu berjiwa besar, begitu, begini dan itu tidak sebagai daripada perkara melibatkan peribadi. Saya tak fikir begitu. Saya fikir politik itu dianya harus sejajar dengan pendidikan. Ianya harus memberi contoh dan juga teladan yang baik. Kalau kita boleh berunding, misalnya kerajaan boleh berunding dengan baik dengan kerajaan Terengganu, Kelantan, Perlis dan sebagainya, berbagai peruntukan dan permintaan kerajaan negeri itu diberikan. Jadi itu bukan jadi satu asas kepada kita untuk kata bahawa disebabkan oleh politik sikapnya begitu, jadi kita tidak harus ambil pendekatan yang sendiri. Dia tak boleh. Dia kena tindakan itu harus sejajar dengan prinsip dan juga ungkapan kita itu sendiri. Apatah lagi apabila kita ini bicara-bicaranya, kata-katanya banyak berkenaan dengan tentang soal prinsip dan teras yang ada dalam agama. Itu tentang soal akhlak, soal nilai dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, bila kita berada di atas pentas politik, nada itu berubah. Ucapan itu berubah. Sikap kita berubah. Ini bukan satu perkara yang baik. Jadi sebab itu pimpinan itu sendiri, yang disebut pimpinan melalui teladan itu, haruslah mempamerkan satu akhlak yang baik, pendekatan yang baik. Dalam soal macam mana kita nak menangani dan mendengar keluhan orang muda dan sebagainya, Perdana Menteri sendiri, dia buat program, turun ke mana-mana kawasan, bertemu sendiri, berdialog dan terus kalau ada solusi yang diberikan, ada solusi segera yang difikirkan munasabah untuk diberikan, langsung kita bagi begitu. Dan ruang itu juga digunakan untuk menekankan tentang soal politik ini, bukan hanya sekadar tentang soal kita nak mencapai takhta, kedudukan, kuasa dan sebagainya. Tetapi harus juga ditekankan tentang soal nilai, strive for excellence. Kita tak boleh biarkan dalam mana kita bercakap tentang soal kita nak memacu pertumbuhan ekonomi, nak bina peradaban yang baru. Tetapi nilai-nilai yang perlu diterapkan dalam proses pembinaan tamadun dan peradaban yang baru ini tu harus sentiasa ditekankan. Jadi Haji, kalau tanya kepada saya tentang soal boleh ubah yang dalam politik ni, banyak Haji soal boleh ubah ini. Tetapi saya nak ambil kesempatan ini untuk terangkan sekali lagi bahawa kita harus keluar segera daripada bicara kita ini kebanyakannya tentang soal naratif kaum dan juga agama. Ini akan memberi kesan yang besar kepada generasi dan juga negara. Ini bukan satu perkara yang sihat, bukan satu pendekatan politik yang sepatutnya kita ketengahkan ataupun dibicarakan sentiasa sebegitu, kerana dianya memberi kesan yang sangat buruk kepada keadaan politik yang ada pada hari ini dan khususnya
untuk kelompok-kelompok yang kita fikirkan mereka ini yang misinformed, yang tidak dapat maklumat yang penuh. Kalau saya boleh kongsi sedikit aja ya tentang pengalaman peribadi saya sendiri ketika bertanding pada pilihan raya umum yang lalu. Kawasan saya bertanding itu ialah kawasan rural. Jadi kawasan kampung di utara Perak. Jadi bila kita masuk bertemu dengan orang dan sebagainya, kalau ditunjukkan kepada saya ada satu video perarakan, saya tahu itu ialah merupakan perarakan pancaragam, Persatuan Masyarakat Cina. Tetapi di atas video itu diletak kenyataan ataupun caption di atas itu, perarakan DAP menuntut sekian dan sebagainya. Ini yang menyebabkan masyarakat di desa, masyarakat di kampung itu mudah percaya dan mereka ini tergolong dalam golongan ataupun kelompok yang dia tidak dapat maklumat yang penuh. Ini seperti mana yang saya sebut di awal tadi itu tentang soal post-truth dan sebagainya. Pasca kita berada dalam keadaan suasana ataupun environment ini, banyak maklumat yang sampai kepada kita tetapi benar ataupun tak benar itu tentang soal ke tepi. Bahkan kalau yang lebih dekat lagi banyak perkataan ataupun zaman dulu Haji, kalau ingat kita dia selalu dapat mesej berantai. Yang tulis di situ dia kata daripada ini ialah pesanan daripada Tuan Guru Haji sekian, malam tadi bermimpi bertemu dengan Rasul dan sebagainya, maka ini ialah pesanan dan titipan. Ditulislah di situ begini, undi orang itu, undi orang ini dan sebagainya, dan ini yang disebarkan kepada orang lain dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya dari sudut politik ya kita boleh give some support dan sebagainya. Tetapi in long term untuk pembinaan masyarakat negara bangsa dalam negara ini, berasaskan kepada pillars rukun negara yang ada dalam negara ini, setiap daripada kita punya tanggungjawab untuk memastikan bahawa kita dapat mencipta persekitaran politik yang baru. Setiap daripada kita ada tanggungjawab untuk memastikan kita mengangkat budaya politik yang baru untuk sama-sama kita hentikan sengketa, kerana trust me, believe me, if that going to be happen, we can't afford to face that. Kita tak akan mampu lagi untuk berhadapan dengan keadaan. Ya, Khairul Nazir, Khairul, dalam menempuh pilihan raya akan datang ini, adakah dengan prestasi 3 negeri, 4 negeri yang diperintah oleh Perikatan Nasional dan PAS ini adalah satu modal besar bagi jentera untuk ditawarkan untuk dikekalkan kerajaan tersebut di bawah pemerintahan PAS ataupun Perikatan Nasional dan cuba menakluk negeri-negeri yang sekarang di bawah pemerintahan Pakatan Harapan? Baik, pastinya. Sebab nak tak nak rakyat akan memilih sebuah pemimpin, kumpulan pemimpin yang boleh dipercayai. Apa yang dia sebut, apa yang dia cakap, itulah yang dilaksanakan. Ia terbukti di Terengganu, ia terbukti di Kelantan, ia terbukti di Kedah. Hatta sekarang ini kita menyaksikan satu pentadbiran yang sangat baik, yang hari ini tak ada sesiapa pun bercakap tentang kontroversi di negeri Perlis, yang melihat ada satu pembangkang, seorang pembangkang di Perlis yang rasa dihargai oleh sekumpulan yang agak besar yang ada dekat DUN itu. Seolah-olah nasib seorang pembangkang itu dibela, diberi peruntukan yang sama, dilayan seperti sebagai sebuah keluarga. Itulah nilaian yang PAS bawa di dalam pentadbiran kerajaan. Hatta di Terengganu pun sama juga. Sehingga kini masih lagi ada peruntukan-peruntukan yang diberikan kepada wakil-wakil kampung yang dianggotai oleh orang-orang UMNO sebagai contoh. Di Kelantan, di Terengganu ni memang UMNO PAS lah. Okey, masih lagi diberikan peruntukan. Ini nilai yang dibawa. Pembangkang ada diberikan di Terengganu. Diberikan. Okey, diberikan. Dan ini jugalah yang semangat ini yang dibawa yang akan ditakbir oleh PAS sebagai lambang kepada prinsipal yang dibawa dalam pentadbiran kerajaan negeri yang akhirnya mendamaikan rakyat di bawahnya. Sebagai contoh di Kedah, kalau saya boleh meminta sedikit pandangan, adakah memajukan sebuah negeri yang telah banyak berkorban untuk negara daripada segi perolehan makanan iaitu beras, membekalkan air di 2 buah negeri berdekatan, diberi peluang untuk membangun sama seperti Selangor iaitu pembinaan aerotropolis yang boleh merancakkan ekonomi sekeliling
dan akhirnya membangunkan peluang-peluang pekerjaan anak-anak muda. Okey. So saya rasa itulah yang akan diteruskan oleh pentadbiran kerajaan negeri. Adapun di Pulau Pinang, Negeri Sembilan dan juga Selangor, apa yang kita titik beratkan adalah bagaimana peningkatan kemampuan rakyat untuk hidup dalam sebuah negeri yang agak tinggi kosnya. Okey, seperti di Selangor yang menyumbang hampir lebih daripada 40% KDNK negara. Sebuah negeri yang cukup, orang kata apa, yang cukup gah. Okey, seperti mana yang PMX sebutlah dalam satu pertemuan dengan penjawat awam di Selangor. Ini kubu kita. Di pentas rasmi kerajaan berpolitik itu pun ada satu, orang kata apa, ada satu question mark yang mungkin kita boleh fikirkan bersama-sama. Okey, yang penting adalah Perikatan Nasional ini berazam untuk memastikan apa yang telah kita canang, yang telah kita bawa dalam misi yang dibawa oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ini. Kemakmuran bersama, sharing prosperity. Tak ada sesiapa yang akan ditinggalkan. Okey? Memberi fokus kepada pembangunan B40 yang majoritinya banyak orang Bumi Putra. Kita kena akui, kalaulah kita bercakap tentang kita kena tolak, kita tak boleh bercakap tentang kaum, agama dan juga bangsa dalam kempen politik. Saya kira kita jangan nafikan bahawasanya wujudnya negara kita ni adalah berkenaan tentang bagaimana kekuatan bangsa itu sendiri. Dan majoriti penduduk di dalam negara kita ni adalah orang Melayu, Bumi Putra. Okay? Yang ada hak yang telah tersemat di dalam perlembagaan. Yang kini kita nampak kemampuan golongan Bumi Putra ini agak rendah. Kalau kita tengok daripada saya melihat pada Jabatan Perangkaan negara yang membuktikan bahawasanya golongan Bumi Putra ni antara yang paling rendah tahap ekonomi sehingga hari ini. Kenapa? Pelbagai pertimbangan yang perlu dibuat, dan inilah fokus utama yang perlu dibuat. Bagi saya anak muda, ada 4 perkara yang sangat penting. Saya kira yang boleh menjadi satu indikator besar kepada PRN negeri ini. Yang pertama sekali adalah anak muda perlu diberikan satu peluang yang luas dalam memilih kerjaya. Okay? So saya yakin di setiap negeri-negeri, terutamanya negeri Pantai Timur, Kedah dan juga Pulau Pinang dan sebagainya, perlu menjadikan negeri tersebut adalah negeri tempat orang muda untuk bekerja. Maka nak tak nak, kerajaan persekutuan perlu membantu untuk mewujudkan banyak infrastruktur, banyak kebolehupayaan ekonomi yang boleh dibangunkan di negeri-negeri tersebut. Kalaulah sebuah kerajaan persekutuan turun untuk Majlis Hari Raya mengumumkan satu peruntukan 10 bilion pada satu projek yang kita rasa mungkin belum habis sepenuhnya dilaksanakan on proposal, iaitu pembinaan MRT di Pulau Pinang. On the spot boleh mengumumkan 10 bilion, ia tidak berlaku di Kedah, ia tidak berlaku di Kelantan, hatta ia tidak berlaku di Terengganu. Hatta di Kelantan tu sendiri mengumumkan yang untuk membangunkan infrastruktur air tu sendiri masih lagi mencari dana yang diperlukan. Seolah-olah ada satu gap yang dibuat antara negeri-negeri yang ditabir oleh pembangkang dan negeri-negeri yang ditabir oleh kerajaan persekutuan itu sendiri. So benda tu perlu dipecahkan. Yang kedua, anak muda perlu diberi peluang untuk mengeksplor kekuatan pekerjaan yang profesional, tahap tinggi. Dan ini perlu kepada satu keazaman kerajaan untuk membawa pelabur-pelabur yang besar masuk dan melabur dalam negara kita, membina infrastruktur ekonomi yang lebih kualiti. Kerajaan Perikatan Nasional membawa masuk Amazon, membawa masuk peluang-peluang pekerjaan profesional tahap tinggi yang hari ini kita tidak lihat lagi yang dibuat oleh kerajaan perpaduan yang boleh kita usahakan secara bersama. So mungkin itulah pembeli ubah yang saya rasa boleh dibawa dalam Edin, akhir sekali 1 minit Edin. Bagaimana kita akan lihat pilihan raya negeri ini akan menjadi satu indikator bahawa Malaysia bergerak satu kematangan politik yang baik. Dalam masa yang sama kita mahu semangat federalisme itu disuburkan walaupun siapa pun yang akan menang pada pilihan raya negeri 6 negeri ini. Ya, dalam penilaian saya lah sebegini ya. Saya rasa pengundi-pengundi itu akan semakin gagah. Jadi setiap pihak politik, parti politik itu tidak harus leka ya. Jadi seperti mana yang kita faham, tahun 2018 undi untuk Pakatan Harapan di Pulau Pinang dan Selangor memuncak ya. Jadi sudah pastilah ia akan turun sedikit ya. Turun setakat mana saya tidak tahu, atau
akan ada perubahan kerajaan, kita tidak tahu. Bagi pihak Pakatan Harapan misalnya, seperti yang kita bincang pada hari keputusan pilihan raya itu, saya harus kawasan Pantai Timur itu harus diberi tumpuan yang jauh lebih penting, dan mungkin ada beberapa yang tidak surprises ya, atau tidak dianggap akan berlaku, mungkin. Tapi yang paling penting ialah kita harus faham bahawa pilihan raya biarpun negeri atau pada tahap nasional tidak boleh dipredik atau tidak boleh diambil dengan leka atau comfortable oleh sesiapa pun ya. Dan penstrukturan politik itu harus ditangani dengan jauh lebih mendalam, dengan satu persefahaman yang lebih mendalam dan yang lebih luas. Yep. Tetapi sekali lagi pada asasnya it's all about the delivery system. Yep. Atas sistem penyampaian, biar apapunlah side war yang berlaku di gelanggang hantu itu, dan apa-apapun perang yang diadakan di antara naga tua politik kita, yang asas kepada pengundi adalah sistem penyampaian, dan siapa yang dapat meyakinkan pengundi itu akan mencapai kejayaan lah. Terima kasih Edinku, terima kasih Kamil Munim, terima kasih Khairul Nazir Helmi Azhar, Ketua Penerangan Pemuda PAS. Jadi itu saja dialog 3 penjuru menjelang Peleraya Negeri 6 negeri yang bakal berlangsung dalam masa yang terdekat ini. Sekian saja bersama saya Nazri Kahar. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.